Baik, kita nak bincangkan berkenaan dengan perketat syarat kahwin warga asing. Sekiranya anda ada pengalaman dan juga ingin kongsikan bersama kami, ingin bertanyakan soalan bersama dengan tetamu kami, sila hubungi kami 0377261603 atau titipkan di Facebook MHI. Ya, kita bersama dengan Peguam Syar'i Cik Rosdan Sujat Syed Rafi'i. Terima kasih. Sama. Ya, lama kita tak bersua. Ya. Ya, pasti Berapa banyak. lama? 2 tahun dah? Mungkin 2 tahun. Mungkin 2 Okey. tahun. Jadi telah pun keluar pada zon penantian. Sedia untuk layani pertanyaan anda di talian 0377261603 ataupun di Facebook MHI. Ini tentang isu yang sangat penting sebab ia melibatkan zuriat keturunan, melibatkan kesan-kesan lain seperti depression dan sebagainya. Baik, sekarang ini setakat tahun 2020, bagaimana dengan situasinya? Sebab dah lama diwar-warkan supaya perhalusi, perbaiki syarat itu, dan apa implikasinya pada hari ini? Okay. Assalamualaikum. Setakat yang ada ini, maksudnya diwawakan akan perketatkan perkahwinan dengan warga asing ini. Cuma kita tidak tahu setakat mana isu untuk perketatkan ini ataupun setakat mana perkara yang nak diketatkan untuk berkahwin dengan warga asing ini. Cuma apa yang saya nampak sebagai pengamal perundangan, perketatkan itu bukan sahaja di peringkat awal untuk berkahwin, tapi membawa maksud kepada apabila dah berkahwin pun kena ada syarat-syarat yang mungkin perlu dilaksanakan supaya pasangan ini tidak menjejaskan pasangan yang berada di Malaysia. Maksudnya untuk menjaga hak-hak selepas perkahwinan juga mungkin kita perlu lihat bagaimana kita hendak melaksanakan syarat-syarat itu. Walaupun sebelum berkahwin ada syarat-syaratnya yang diperketatkan, tapi mungkin untuk menjaga hak-hak pasangan, contohnya warga negara kita perlu ada satu guideline ataupun satu perkara yang kita perketatkan juga. Sebagai contoh yang saya nampak, contohnya apabila kita berkahwin dengan warga asing ini, terutama apabila kita berkahwin suaminya orang warga asing. Maknanya kita isterinya warga tempatan. Yang akan menjadi masalah apabila mereka ini kepulang ke negara mereka, tidak datang kembali ataupun mengabaikan isteri dan anak-anak di sini. Jadi tidak ada kaedah bagaimana kita nak mohon nafkah, mohon perbelanjaan dan sebagainya. Dan kadang-kadang hilang terus. Maksudnya pasangan di sini tak dapat hak yang sepatutnya dapat. Jadi perkara begini saya rasa kita perlu tengok bagaimana kita nak perketatkan syarat dan menjamin hak-hak ini diperolehi oleh warga tempatan ataupun pasangan yang tinggal di sini. Mungkin. Baik. Mungkin Tuan Rosdan ni banyak kes yang dikendalikan kan berkaitan dengan mereka pasangan yang kahwin dengan warga asing. Bagaimana pula sekiranya katalah pasangan warga asing itu. Inilah satu kes yang ingin saya kongsikan. Saya nak tanya juga soalan kepada Peguam Syar'i hari ini. Pasangan ini berkahwin, maknanya lelaki mempunyai status visa sebagai suami warga asing lah kan. Maknanya secara ada dokumen yang sah. Maka tetapi apabila si suami ini didapati ditangkaplah atas kesalahan menjadi tekong darat. Okey. Dan si suami statusnya telah tidak boleh dibenarkan sama sekali masuk ke negara Malaysia lagi. Maknanya dibubarkan segala bond dan sebagainya. Bagaimana perkahwinan itu? Status perkahwinan itu apabila si suami dihalang daripada masuk ke Malaysia sama sekali seumur hidupnya tidak boleh lagi masuk ke negara. Ini yang saya katakan tadi, maksudnya dari segi status perkahwinan masih lagi suami isteri. Cuma isteri ini ditakdirkanlah warga tempatan, maksudnya boleh mencari jalan untuk sama ada memohon perceraian ataupun memohon hak-hak daripada suami warga asing tadi. Walaupun suami tadi telah tak boleh masuk di Malaysia. Jadi jika isteri ini boleh bersabar, dia kena bersabarlah. Tapi kalau isteri ini tidak boleh bersabar, maksudnya dia mohon hak dia ataupun dia tidak mahu lagi berada dalam ikatan perkahwinan, dia kena memohon untuk perceraian dengan alasan-alasan yang tertentulah. Mungkin tanpa nafkah atau mungkin suami dah balik negara tak dapat dikesan. Berbagai-bagai alasan. Tapi maksudnya kita masih lagi tidak dapat mengawal supaya perkara ini tidak boleh berlaku. Maksudnya dari segi hak dia boleh mohon. Maksudnya dia boleh mohon cerai, dia boleh mohon perkara-perkara yang untuk peribadi. Tetapi jika ada anak contohnya, jika suami ini dah tak boleh masuk Malaysia atau tak dapat dihubungi, itu yang akan menjadi masalah nanti. Maksudnya di negara asal suami tadi, kita tak tahu bagaimana kita nak mendapatkan beliau ataupun kita tak ada alamat ataupun kita tak ada sumber untuk perbelanjaan isteri dan keluarga di sini. Itu yang saya percaya
kita kena ada satu mekanisme bagaimana nak menghalang perkara ini daripada berlaku. Contohnya saya berpandangan lah. Maksudnya mungkin kita boleh ketatkan syarat lagi. Tadi mungkin dari segi immigration, dari segi Jabatan Agama Islam akan ketatkan syarat-syarat sebelum permohonan. Mungkin kita boleh letakkan yang saya terfikir mungkin syaratnya jika nak balik ke luar negara kena ada kebenaran pasangan. Kadang-kadang itulah mereka keluar tanpa berita kan. Betul. Tak ada sebarang dokumen. Tadi sebut tentang syarat tadi memang sekarang ini pun dah ketat ya. Ya, betul. Sama seperti warga tempatan yang perlu kemukakan pelbagai dokumen termasuk ujian kesihatan dan sebagainya. Okey, ada pemanggil yang tembusi talian kami di talian 0377261603. Di talian ialah Puan Ainun dari Raub Pahang. Hello. Hello. Assalamualaikum Puan Ainun. Waalaikumsalam. Okey. okey, baik, soalannya kepada peguam, silakan. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Saya nak bertanya, saya berkahwin dengan warga asing lah. Suami warga negara Bangladesh. Saya tak ada masalah lah setakat ni. Cuma kadang-kadang bila ada permasalahan tu macam saya terfikir juga untuk macam bubarkan perkahwinan lah sebab banyak sikit ada salah faham, masalah budaya. Okey, puan, teruskan. Soalan Puan nak Ainun. bertanya, jika saya memilih untuk perpisahan, kalau saya tidak bekerja, adakah saya dapat hak penjagaan anak saya? Ataupun saya ni perlu bekerja baru saya dapat hak penjagaan anak tu? Okey. Macam mana Baik, puan, di silakan Malaysia? jawapannya. Baik. Okay. Itu dia. Okey, itu soalan dia subjektif sikitlah. Maksudnya dari segi hak untuk jaga anak tu memanglah kelebihan tu ada pada ibu jika anak tu masih kecil. Cuma dari segi perspektif yang lebih besar, kebajikan anak tu yang paling utama. Maksudnya tidak kiralah siapa, sama ibu atau bapa, tapi yang penting siapa yang dapat menjaga kebajikan anak tu dengan lebih baik. Bukan maksudnya pasangan tak boleh jaga. Maksudnya siapa yang boleh jaga anak tu dengan kebajikan yang lebih baik, dia akan berhak. Jadi maksudnya macam isu bekerja, tidak bekerja tu nafkah tetap kepada bapa. Ya. Bapa. Bapa. Baik, dalam kita memperketatkan syarat kawalan ya, dengan pelbagai dokumen yang perlu dikemukakan, dengan pelbagai jaminan, tapi ada juga adakah juga menilai kepada rasionalisasi. Contohnya, okey, seorang pemuda, contoh sajalah, pemuda dari negara ni umur 20 berkahwin dengan seorang nenek umur 76. Okey. Okey, jadi bagi kes yang agak janggal sebegitu, mungkin perkahwinan itu dengan syarat untuk menghalalkan dia tinggal lebih lama di negara ini ataupun membuka bisnes. Betul. Jadi mungkin dalam tempoh tertentu dibubarkan perkahwinan. Jadi sedangkan dia dapat mendapat pelbagai manfaat daripada perkahwinan yang terdahulu ni. Sebelum tu, ya. #cinta itu buta. Itulah buta tapi Sila Kena ada rasional jawab. juga. nanti lupa luahkan pengalaman ya. Baik. Macam mana? Okey, mungkin kita boleh adakan satu kaedah ataupun mekanisme mungkin di pejabat agama dan sebagainya, interview. Macam walaupun cinta buta tadi maksudnya ada satu kaedah di pejabat agama yang interview kenapa nak kahwin dan sebagainya, ataupun immigration sendiri boleh mengenal pasti kalau umur 20 bakal isteri 70, kita nampak tak rasionalnya, mungkin soal siasat itu lebih panjang. Adakah dilakukan sekarang ini? Sekarang ini tidak. Saya percaya sekarang ini sebab konsep cinta itu Cinta buta itu saya kuat, percaya dia akan lepaskan. bold, hitam. Okey, kalau tiba-tiba dia hilang kan, berapa lama tempoh menunggu sebab dia nak bubarkan perkahwinan tapi tak ada langsung terdapat langsung dikesan. Berapa lama isteri boleh tunggu? Okey, jika menghilang, jika kita menggunakan alasan nafkah 3 bulan. Maksudnya selepas 3 bulan tanpa sebarang nafkah boleh. Sebab itu saya kata tadi mungkin ada mekanisme lain yang kita boleh buat. Salah satu contoh yang saya terfikir adalah bond. Maksudnya bila berkahwin dengan warga Malaysia, kena ada bond dalam bank RM50,000 contohnya. Untuk keselamatan anak-anak dan isteri ni, maknanya kalau Itu kena cari yang kaya-raya. ya. Maksudnya mungkin kita boleh letak syarat itu supaya mereka ini berfikir 2 kali. Maksudnya bukanlah sewenang-wenangnya umur 20 nak kahwin dengan sebab apa cinta kan. Maksudnya ada kaedah lain yang mungkin kita boleh fikirkan Kalau supaya menjamin. kes lain isteri meninggal di sini, ada anak kecil dan suami dikhawatiri kembali ke negara asal yang katakan bukan beragama Islam. Jadi bagaimana hak keluarga pula untuk mempertahankan, mungkin bimbangkan keselamatan akidahnya macam pula. Ya. Okey, itu yang menjadi isu sekarang ni. Maksudnya jika dibawa balik sekali anak-anak ke negara asal yang mungkin di sana tidak mengamalkan ajaran Islam yang sepatutnya, itu di luar kawalan.
Okey. Dan kadang-kadang pasangan ini sendiri tak tahu pasangan mereka ini berasal daripada negara mana, di kampung mana, di bandar mana. Cuma datang ke sini kahwin Bangladesh sebenarnya. Sebagai contohlah. Tapi kita tak tahu Bangladesh tu di pelusuk mana. Kita sendiri pun tidak. Maknanya cabaran sekarang ni adalah setiap negara tu mempunyai peraturan sendiri. Jadi Ya, macam betul. tak Undang-undang sendiri. Dan undang-undang kita ini sebenarnya terhad dalam Malaysia saja. Terutama kalau undang-undang yang melibatkan syariah. Ya. Jadi maksudnya untuk implementasi di luar negara itu, ia akan mengambil masalah. Bergantung pada penerimaan undang-undang negara tersebut sendiri. Jadi itu yang saya percaya peringkat awal lagi kena kawal. Maksudlah memperketatkan tadi. Cuma kena mencari mekanisme yang boleh menjamin hak pasangan di sini dan ataupun anak-anak dan keluarga. Jadi kalau kadang-kadang dah buat, memang ketika sesi interview tu memang dia beri jawapan yang betul-betul mantap lah. Akan menjaga sampai mati semua. Tapi sebenarnya itu tidak jadi kenyataan ya. Mungkin berlaku ialah konflik di tengah perkahwinan tu. Jadi apa ruang untuk wanita ini memohon? Kadang-kadang mereka ni malu ya, sebab mungkin status berkahwin dengan warga asing tu. Jadi mungkin menyebabkan berlaku persepsi, cabaran dari segi persepsi tu juga. Jadi maksudnya pasangan itu sendiri saya percaya lebih mengetahui apa permasalahan yang berlaku dan jika kita pertahankan perkara yang kita dah tahu tak boleh ataupun ada masalah disebabkan malu kepada masyarakat, saya percaya kita akan membinasakan diri kita dan keluarga. Jadi kita sendiri kena berani mencari jalan dan sebolehnya persediaan di awal lagi sebelum berkahwin. Ya. Kalau misalnya warga tempatan ni kita kahwin dengan orang luar negara kan, dekat negara mereka, lepas tu ada masalah dari segi dokumentasi tak? Macam kita tak menikah kat sini. Okey. Ada juga yang berlaku, banyak juga berlaku. Maksudnya berkahwin di negara mereka dan kemudian balik mendaftarkan pernikahan di Malaysia. Juga boleh dilakukan. Cuma dari segi risikonya tetap sama. Cuma di sana maksudnya mungkin prosedur di sana tu mungkin lebih mudah. Maksudnya contohnya berkahwin di UK tanpa melalui kedutaan. Jika kita melalui kedutaan, konsep yang diamalkan adalah sama. Kena ada borang yang sama, kebenaran yang sama. Cuma kita takut kahwin di tempat-tempat yang tidak diiktiraf oleh kedutaan ataupun kerajaan kita dan balik daftar di sini, ia mungkin akan melalui proses yang mudah. Cuma risikonya mungkin lebih besar kepada pasangan warga negara kita. Ada lagi pemanggil DMHI bersama dengan peguam kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Yang ada hanyalah kesepian cinta. Tak apa, kita harap sabar. Okey, sebab itulah dia, sebab kita ada statistik ataupun pembuktian kes-kes yang complicated dalam kes warga asing ni. Statistik itu tidak ada, tapi maksudnya banyak berlaku. Cuma ia tidak diwawarkan di media. Kerana perkara-perkara begini biasanya akan melibatkan marah keluarga, masyarakat dan sebagainya, keaiban dan sebagainya. Kalau di Malaysia sekarang ni mungkin bagaimana melihat isu ini? Kan kes ini bertambah ke ataupun sebab kalau tahun lalu kita lihat bagaimana warga negara Pakistan itu kan menjadi satu isu besar. Maknanya berkahwin hanya semata-mata untuk berkapasitikan nama isteri untuk berniaga dan sebagainya. Tapi untuk tahun ini. Sebab kita pelaksanaan untuk run ni pun baru bermula, maksudnya bulan 2 lepas tu kita terhenti. Cuma setakat yang saya lihat ke belakang ini memang pertahanan itu ada. Maksudnya mereka menggunakan, kita tak boleh nak katalah maksudnya pernikahan itu kita anggaplah suka sama suka. Cuma dari segi rasionalnya mungkin kita nampak perkara ini memang berlaku. Itulah dia. Terus berlaku. Sebab kita tak ada alat untuk mengukur kejujuran cinta kan. Parameter apa digunakan? Kalau bunyi titik ikhlas ke tak ada kan? Ini semuanya bergantung kepada itulah dia. Baik, kita juga dah membaca soalan di Facebook. MHI. Okey. Dia dari Siti Mazalina Maza. Baik, si suami orang Malaysia, isteri Indonesia, dikahwinkan oleh orang Indonesia. Sekarang ini anak sudah 3 orang. Masalahnya adalah status perkahwinan mengikut undang-undang Malaysia tidak sah. Maka anak itu tarafnya tidak sah. Isterinya dari Indonesia tapi pasport sudah 6 tahun mati. Masalahnya bila nak kena hidupkan pasport dahulu baru boleh daftar anak. Sekarang pulang ke Indonesia untuk proses pasport pun tak boleh sebab COVID. Anak tak boleh renggang dengan isteri. Baik, Tuan Peguam Syari'i. Ini bukan lagi sepi ya.
Okey, jika ikut Ini masalah. soalan dan pemahaman tadi, maksudnya pernikahan dia belum disahkan lagi. Maksudnya mungkin bernikah di Indonesia tanpa melalui saluran yang betul. Tanpa melalui kedutaan Malaysia, tanpa melalui kedutaan Indonesia. Jadi bernikah di sana semata-mata. Jadi sebelum dapat pengesahan status anak tersebut, pengesahan itu sendiri perlu disahkan terlebih dahulu. Maksudnya apabila pengesahan itu dah dibuat di Malaysia, dah didaftarkan dan sebagainya, barulah anak tersebut boleh disahkan darahnya. Sekarang ni maksudnya nikah tanpa rekod lah. Bila nikah tanpa rekod, of course lah, sudah mestinya anak itu tak boleh nak direkodkan. Bila Tuan Peguam cakap nikah tanpa rekod ni, kita rasa banyak kes yang sebegini. Bukan saja membaikkan warga asing tapi warga tempatan. Betul. Kan? Warga tempatan dan warga tempatan pun. Anak dah beranak pinak ni, 6-5 orang. Tapi bila dah ada macam tu, macam mana? Apa yang perlu mereka lakukan untuk menyelesaikan? Sebab masalahnya anak nak sekolah pun tak boleh. Itu yang banyak terbiar dan sebagainya kan. Bagaimana mereka perlu mulakan langkah pertama itu? Permulaan perlu dari awal. Maksudnya kena mendaftarkan dulu pernikahan yang tak Tapi ambil direkodkan masa lah, tersebut. prosesnya. Dia akan melalui, cuma sekarang ni insya-Allah cepat sikitlah, sistem kita dah banyak maksudnya kena start daripada awal, pergi rekodkan daftarkan pernikahan tu. Bila dah didaftar, dah disahkan dan sebagainya, dah masuk buku rekod, barulah kita boleh daftarkan anak tu. Dalam kes dahulu pernah berlaku, katakan dah berkahwin 20 tahun, tiba-tiba baru tahu suami itu namanya bukan, contohnya bukan nama Hanif tapi namanya Mas Joko kan. Jadi nama yang tidak sah di pasport itu pasport orang lain. Ada identiti orang yang dipergunakan. Jadi pendakwaan itu susah sebab dia bukanlah orang yang asli. Atas sijil memang berkahwin dengan tu. Bagaimana? Status Complicated anak sebab juga, dah kadang datang sebagai orang lain tetapi keluar sebagai orang lain. Itu memang akan menjadi masalah. Maksudnya nama di surat nikah ataupun di pasport lain. Tapi hakikatnya orang lain. So bergantung kepada kita bagaimana nak membuktikan kepada mahkamah bahawa Mas Joko itu adalah Hanif. Contohnya maksudnya kita sendiri sebagai orang yang membawa kena buktikan. Jadi jika mahkamah percaya bahawa orang yang nama Mas Joko ni adalah orang yang sama, boleh disahkan. Tapi kalau mahkamah rasa ini orang lain, nama ni lain, so maksudnya tidak boleh disahkan. Mencari satu pemberat untuk pembuktian itulah ya. Ya, betul. Pastinya ini perlu difikir sepanjang yang So macam mana mungkin. keputusan? Itulah. Kalau jatuh cinta macam mana juga? Saya akan bawa Interview ke benua itu. Baik, ke benua itu. Baik, kalau mungkin sekiranya kalian ada persoalan seterusnya, mungkin boleh Tuan Peguam kongsikan, ingin menghubungi di mana, ada ke Facebook ke? Okey, Persatuan boleh ke? IG saya ada, Roshidan IG. Rafiq Baik, silakan. and Associate. Okey. Roshidan Rafiq and Associate. Itu IG lah. Malu Kita cari Tuan lah tadi. Peguam ni kalau kongsi IG. Baik. Terima kasih Tuan Roshidan Sujak Rafi'i di atas perkongsian ini. Itulah dia. Cinta memang cinta tapi apakah kesan selepas cinta tu? Cinta sehari memang indah tapi kalau cinta tu berpanjangan, kena nilai sebaik mungkin.